Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Sharifah dan juga rakan-rakan. Pada pagi ini, kami akan membentangkan ulasan buku yang bertajuk In the Name of Identity by Amin Maalouf. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Megat Izul Hafiz, Muhammad Farhan, Aiman Fitri, Muhammad Asri Yusof, Nur Haslinda dan juga Syarul Amin bin Ismail. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pengenalan buku ini menceritakan tentang kesukaran penulis iaitu Amin Maalouf menjelaskan identitinya sebagai orang Lubnan yang menetap di Perancis. Bagi persoalan pula, apakah yang perlu dijelaskan kepada orang sekiranya anda ditanya mengenai identiti atau diri anda? Maalouf menekankan bahawa kita tidak seharusnya menilai orang berdasarkan satu identiti tunggal sahaja. Identiti tidak boleh dibahagikan kepada mana-mana segmen berasingan yang lain. Seterusnya, manusia hanya mempunyai satu identiti yang terdiri daripada banyak komponen dalam campuran yang unik kepada individu tersebut. Sama juga seperti identiti orang lain yang kelihatan unik kepada mereka sebagai individu. Seseorang itu tidak seharusnya mentakrifkan komponen tunggal identiti mereka semata-mata. Sebaliknya, identiti mereka secara keseluruhan. Dalam bab pertama yang bertajuk My Identity, My Allegiances, pengkaji telah menemukan 3 hujah utama. Yang pertama, identiti adalah satu komponen yang unik. Yang kedua, kepribadian individu akan mencerminkan identiti. Ketiga, perasaan takut, amarah serta kesal yang dialami oleh seseorang individu mempengaruhi mereka untuk melakukan keburukan. Penulis menerusi hujah utama beliau telah menyatakan bahawa identiti adalah satu komponen dalam kehidupan yang membezakan antara satu individu dengan individu yang lain. Pengkaji bersetuju dengan pandangan beliau kerana identiti adalah komponen dalam kehidupan yang kompleks, unik dan tidak boleh ditukar ganti atau dikelirukan dengan individu yang lain. Hal ini kerana kombinasi elemen yang membentuk sesebuah identiti tidak akan ditemukan dalam dua individu yang berbeza. Oleh kerana itu, identiti membentuk nilai keunikan kepada setiap individu. Penulis menerusi hujah utama keduanya telah menyatakan bahawa kepribadian individu akan mencerminkan identiti. Pengkaji bersetuju dengan pendapat penulis kerana pembentukan kepribadian identiti seseorang bermula semenjak zaman kanak-kanak melalui apa yang diajar, didedahkan dan didengarkan kepada individu tersebut. Identiti seseorang mula dibentuk melalui percakapan, pandangan dan pemikiran yang ditujukan kepadanya. Oleh kerana itu juga, tindak balas individu tersebut terhadap perlakuan ataupun percakapan seseorang akan dilihat sebagai identiti individu itu, sama ada baik ataupun tidak. Penulis turut berhujah bahawa perasaan takut, amarah serta kesal yang dialami oleh seseorang individu akan mempengaruhinya untuk melakukan keburukan. Pada pandangan pengkaji, mana-mana individu yang diselubungi perasaan takut, amarah dan kesal akan melakukan sesuatu di luar pertimbangan yang rasional. Bahkan, kelakuan mana-mana individu yang diselubungi perasaan takut, amarah dan kesal akan meyakinkan mereka bahawa perkara tersebut sememangnya hak mereka untuk menuntut pembalasan kerana dilayan dengan tidak adil. Oleh kerana itu juga, pengkaji turut bersetuju dengan pandangan penulis di awal bab ini yang mana identiti adalah false front yang akhirnya menjadi instrumen kepada peperangan ataupun permusuhan. Terusnya saya akan menerangkan bab 2 dalam buku ini, iaitu Modernization and the Others, atau dalam bahasa Melayunya, modernisasi dan kepelbagaian. Kepelbagaian dalam konteks ini adalah kepelbagaian agama bagi masyarakat dunia seperti Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Marxisme. Tapi secara ringkasnya, Marxisme ni bukanlah satu agama, ianya lebih kepada fahaman, kepercayaan sosial, aliran, pemikiran dan doktrin ekonomi yang lahir pada falsafah pemikiran Karl Marx, iaitu ahli sosiologi Jerman. Jadi, hujah utama penulis adalah ketakzuban melampau pada agama boleh mewujudkan totalitarianisme agama dan menghalang kepada kemajuan ekonomi. Pada pandangan pengkaji yakin bahawa langkah memudahkan pembaratan atau westernization akan mendorong kepada kemajuan ekonomi tapi tidak kepada perpaduan antara masyarakat. Sebagai contoh, langkah Kemal Atatürk melaksanakan dasar westernization di Turki menyebabkan pertembungan budaya dan agama yang cukup kuat di Turki pada masa itu. Jadi apabila Mustafa Kemal Atatürk melaksanakan westernization, wanita-wanita di Turki dipaksa mengikut cara hidup wanita di barat. Contohnya tidak memakai tudung, berpakaian skirt dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat langkah
Westernization ini sebenarnya lebih kepada untuk meningkatkan ekonomi dan bukan untuk menyatukan masyarakat. Tidak ada bukti pun langkah westernization berjaya untuk menyatu padukan masyarakat dalam sesebuah negara. Tetapi banyak bukti menunjukkan bahawa westernization dapat memajukan ekonomi sesebuah negara. Yang kedua pula, tata cara ekonomi liberal lebih berkesan dalam memajukan ekonomi dan teknik melting pot serta instrumentalis lebih sesuai untuk menyatukan masyarakat. Kebanyakan negara sekarang pun memang melaksanakan dasar ekonomi liberal di mana ianya lebih terbuka dan lebih berani saing antara satu sama lain. China sekalipun sudah melaksanakan dasar ekonomi liberal pada tahun 1969 dan kesannya China diterima masuk pada tahun 2001 ke dalam WTO. Yang ketiga pula adalah negara yang terlalu terikat dengan prinsip keagamaan dan nilai moral akan cenderung termasuk ke dalam kategori dunia ketiga, iaitu negara miskin dan berbangun. Jadi dekat sini kita boleh lihat negara-negara Islam khususnya kebanyakannya tidak dapat bergerak maju kerana terlalu terikat dengan doktrin agama. Hujah utama yang kedua adalah pemerintah haruslah dilantik dari kalangan orang yang tidak terlalu taksub kepada agama dan nilai-nilai moral. Hujah ini dibuat bersandarkan kepada andaian penulis bahawa agamawan biasanya akan terikat dengan nilai-nilai agama dan ianya akan menghalang seseorang daripada membuat keputusan yang membelakangkan nilai agama. Jadi pada pandangan pengkaji, pemerintah dan pemerintahan yang terbaik ialah pemerintah yang mampu menyeimbangkan antara keperluan keduniaan dan di akhirat. Ini bermakna seseorang itu mestilah boleh bertindak baik dan bertindak jahat mengikut situasi semasa demi kebaikan semua. Jadi pemimpin agama ditolak kerana mereka akan terjerumus ke dalam kebinasaan kerana agama mengajar manusia untuk menjadi insan budiman, tetapi dalam politik hampir mustahil untuk seseorang menjadi insan budiman sepenuh masa. Jadi dalam konteks ni, agamawan biasanya tidak akan boleh untuk menjadi pemimpin yang baik sepenuh masa kerana agama menghalang mereka untuk bertindak di luar konteks agama. Plato sebagai contoh pun menyarankan pemimpin mestilah seorang ahli falsafah atau philosopher king kerana ahli falsafah ialah orang yang paling tahu menilai situasi semasa. Dalam konteks yang berbeza, Karl Marx, Machiavelli dan Otto von Bismarck pula lebih terbuka kepada pemimpin autokratik, iaitu pemimpin yang boleh bertindak kejam untuk menyatukan masyarakat. Jadi dalam konteks ni, penyatuan masyarakat itu lebih mudah dilaksanakan dengan kekerasan dan paksaan, bukannya melalui asimilasi ataupun integrasi. Yang ketiga, ketua agama boleh bertindak sebagai agen sosial dalam masyarakat yang mati etnik dan mati agama. Dalam mana-mana peradaban sekalipun, ketua agama akan dipandang mulia. Oleh itu, lebih mudah untuk menjadikan ketua agama sebagai agen sosial kepada perpaduan. Jadi, ketua agama tidak sesuai untuk jadi pemimpin negara, tetapi mereka boleh jadi agen sosial yang boleh menyatukan masyarakat mati etnik kerana setiap agama mengajar manusia untuk menghormati satu sama lain. Hujah utama yang ketiga adalah peradaban atau sejarah lalu tidak boleh dijadikan ukuran sandaran kepada kemajuan, kemunduran, kemakmuran dan perpaduan antara kaum dan agama. Ini kerana pada masa akan datang lebih banyak cabaran akan berlaku, contohnya globalisasi, pertambahan masyarakat dunia, keterbukaan pendidikan, digitalisasi dan sebagainya. Jadi pada pandangan pengkaji, sejarah boleh berubah dan sosialisasi masyarakat akan sentiasa berubah. Pandangan yang terlalu mengagungkan satu-satu bahasa, bangsa, agama adalah pandangan yang dangkal. Jadi dalam konteks ni, sesebuah masyarakat yang mati etnik sepatutnya menghormati satu sama lain dan tidak terlalu mengagungkan bahasa, bangsa dan agama mereka sahaja. Dalam konteks ini, peranan pemimpin adalah sangat penting. Pemimpin yang cekap adalah mereka yang tahu bagaimana menggunakan kuasanya untuk tidak menghancurkan nilai perbezaan antara kaum dan agama. Proses asimilasi dan integrasi ini sebenarnya antara imigran dengan penduduk asal lebih mudah dilaksanakan. Kerana imigran ini secara suka atau tidak, mereka memang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi dalam negara tersebut. Dalam konteks ini, etnik minoriti biasanya memang akan berasimilasi dengan etnik majoriti atas beberapa faktor, contohnya keselamatan, ekonomi dan keseimbangan politik. Salah satu cara paling berkesan dan mudah adalah dengan menggunakan kekerasan dan paksaan. Langkah ini tidak memerlukan kuasa yang besar dan hanya perlu menanam ketakutan dalam kaum minoriti tersebut. Jadi banyak kajian kes boleh dilihat, contohnya di Rwanda, Bosnia, Serbia, Sierra Leone, Myanmar dan sebagainya, di mana etnik minoriti akan dipaksa berasimilasi dengan masyarakat majoriti atas faktor keselamatan. Mereka yang tidak suka atau tidak mahu berasimilasi akan dipaksa keluar dan mencari perlindungan di tempat yang lain.
Seterusnya ialah bab 3 dalam buku In the Name of Identity yang bertajuk The Age of Global Tribes. Terdapat 3 tema yang pengkaji dapati hasil daripada pembacaan. Yang pertamanya, agama mencerminkan keseluruhan identiti diri. Kedua, kesan perkembangan globalisasi terhadap identiti. Ketiga, mewujudkan masyarakat global yang bercirikan universal dan bukannya keseragaman. Pada bahagian pertama dan bahagian kedua bab ini, penulis menerangkan bahawa manusia kini sedang berada dalam fasa ketiga yang mana perkembangan dan penerapan ilmu adalah seiring sehingga menjadikan manusia kini menjadi semakin serupa. Berbeza dengan fasa kedua yang mana ilmu juga berkembang dengan pesat, namun penerapan ilmu berlaku pada kadar yang lebih perlahan sehingga menjadikan manusia dalam sesebuah tambah dunia itu berlainan antara satu sama lain. Disebabkan keadaan yang berlaku sekarang ini, manusia tidak ada identiti yang istimewa, iaitu identiti yang berbeza dengan orang lain. Jadi, penulis melihat mereka ini menjadikan agama sebagai identiti utama diri mereka. Penulis menggelar komuniti agama ini sebagai tribes kerana penekanan mereka terhadap identiti serta global pula kerana komuniti ini tidak dapat mengelakkan diri daripada terdedah kepada unsur-unsur atau nilai yang variasi kerana keterbukaan sepadan dunia. Hasil analisis pengkaji mendapati kewujudan dunia semakin terhubung menyebabkan keperluan mendesak individu untuk menunjukkan perbezaan dengan menjadikan elemen agama yang dahulunya dipikirkan sebagai penentu utama identiti diri kini. Agama menjadi elemen yang efisien dalam mengikat sesebuah komuniti bersama. Buktinya, kejatuhan komunisme dan Marxisme sebagai kebangkitan semula agama menentang gagasan idea untuk mewujudkan masyarakat dunia yang mana tidak wujudnya sebarang tanggapan tentang Tuhan. Hal ini pada pandangan pengkaji adalah benar kerana manusia secara lumrahnya akan sentiasa cuba membezakan diri dalam halayak ramai untuk menunjukkan keberadaan mereka. Pada bahagian kedua dan ketiga, penulis meluahkan kebimbangan beliau terhadap kecenderungan masyarakat yang bukannya menjadikan agama untuk memenuhi kehendak spiritualiti, sebaliknya diasosiasikan sebagai tempat bagi mereka untuk merasakan dirinya diterima. Hal ini menyebabkan penulis mahukan pemisahan antara agama dan identiti, serta memerlukannya diganti dengan sesuatu afiliasi yang lebih humanistik. Seterusnya, penulis melihat bahawa manusia ini mempunyai dua heritage. Yang pertamanya adalah secara vertikal yang diperolehi secara semula jadi atau dari keturunan, dan kedua ialah horizontal heritage yang mana ianya dipengaruhi oleh masa, zaman dan keadaan manusia itu hidup. Disebabkan angin globalisasi ini, penulis bimbangkan masyarakat yang kini menjadi semakin serupa. Bagaimana yang saya telah maklumkan pada slide sebelum ini, dapat dilihat masyarakat pada hari ini bukannya menjadikan agama untuk memenuhi kehendak spiritualiti, sebaliknya ia diasosiasikan sebagai tempat bagi mereka untuk merasakan dirinya diterima. Agama yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini dilihat adalah menyimpang daripada ajaran terdahulu. Hal ini juga dapat dilihat dari segi perubahan dari segi cara pemakaian, pertuturan, gaya hidup dan sebagainya. Seterusnya, kenyataan vertikal dan horizontal heritage menunjukkan identiti individu ini bertindih dan berubah-ubah. Hal ini kerana identiti diri individu merupakan hasil konstruktif sosial melibatkan pelbagai gabungan dan kesetiaan yang seterusnya membentuk karakter individu. Dalam erti kata lain, identiti diri individu bukanlah bersifat a priori atau tetap semenjak lahir, sebaliknya ia sentiasa berubah-ubah bergantung kepada hasil pertimbangan manfaat dari segi ekonomi dan politik yang diperolehi bagi memenuhi keperluan peribadi. Pada bahagian keempat dan kelima bab ini, penulis mengutarakan bahawa manusia kini hidup di dalam dunia yang mana globalisasi bukannya memberikan kelebihan, sebaliknya sebagai satu bentuk kemiskinan, impoverishment. Oleh itu, penulis mengatakan adalah mustahak bagi masyarakat untuk memperjuangkan universality dan melawan kemiskinan yang dicetuskan oleh standardization hasil daripada globalisasi. Disebabkan globalisasi yang dilihat sebagai satu bentuk Americanization dan Westernization, masyarakat bimbang akan keluturan identiti masing-masing. Pada pandangan pengkaji, dalam usaha untuk mewujudkan dunia universality, individu harus berpegang teguh kepada persamaan yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini, tidak kiralah betapa berbezanya mereka, iaitu sifat kemanusiaan. Melalui sifat kemanusiaan ini, ia dapat mewujudkan komuniti global yang mampu meraihkan kepelbagaian identiti serta menghormati akomodasi dan toleransi terhadap sebarang perbezaan. Rentetan daripada itu, dunia akan menjadi tempat yang aman di mana kurangnya berlaku konflik dan peperangan hanya kerana disebabkan adanya perbezaan. Bab 4 pula adalah bertemakan Taming the Panther. Penulis hampir-hampir menjadikan tema ini sebagai sarikata tindih ataupun subtitle bagi buku ini disebabkan pada beliau, harimau kumbang akan membunuh sama ada jika dianiaya atau dibiarkan begitu sahaja.
Yang terburuk anda boleh lakukan pula ialah meninggalkannya begitu sahaja selepas menyakitinya. Namun, ia juga boleh dijinakkan. Gambaran inilah yang penulis ingin sampaikan sebagai analogi pandangannya terhadap keinginan beridentiti. Seterusnya, pengkaji akan menjelaskan 3 hujah utama yang terdapat dalam bab ini. Pertama, penulis berpendapat bahawa globalisasi itu mendapat tentangan masyarakat di seluruh dunia apabila ianya berlaku secara satu arah dan tidak bertimbal balik ataupun reciprocity, serta terlihat eksklusif bagi Amerika Syarikat. Hal ini membawa kepada bahana hegemoni dan imej negatif yang mencetus kepada kebangkitan kemarahan orang ramai. Pengkaji melihat fenomena ini adalah bertepatan dengan pendapat para sarjana Marxis yang menganggap globalisasi adalah merupakan satu bentuk pendominasian atau penjajahan dari negara maju, khususnya Amerika Syarikat terhadap negara membangun. Hal ini kerana Amerika Syarikat menjadi sumber penyebaran perkara seperti teknologi, undang-undang, perdagangan antarabangsa serta budaya dalam bentuk media yang mengancam identiti budaya tempatan. Oleh sebab yang demikian, dalam meniti arus kemajuan, keseimbangan adalah menjadi keperluan. Seharusnya, apa yang perlu dilakukan, pengukuhan identiti budaya tempatan perlu seiring dengan pengadunan nilai budaya global seperti yang dijelaskan dalam pendekatan liberalisme. Kemudian, penulis berhujah bahawa bahasa Inggeris itu penting bagi sesiapa yang ingin berkomunikasi merentas dunia. Namun penggunaannya secara tunggal adalah tidak mencukupi. Walaupun penggunaannya memenuhi sepenuhnya sebahagian daripada keperluan semasa, tetapi tidak memenuhi dari segi keperluan identiti. Mengapakah penulis mengatakan begitu? Hal ini kerana bahasa merupakan ciri utama pembinaan bangsa dan juga elemen identiti. Menurut pandangan sarjana, bahasa menjadi salah satu garis panduan yang dihujahkan Muhammad Mustafa Ishaq yang terkandung dalam doktrinisasi negara dalam proses pembinaan negara bangsa sebagai idea nasionalisme negara. Maka seperti yang dikatakan penulis, bahasa yang dipinjam serta tidak memartabatkan bahasa sendiri adalah seperti meminjam kemajuan orang lain, bukanlah mencipta kemajuan sendiri. Yang terakhir, penulis menjelaskan bahawa sistem kuota dilihat mempunyai kecacatan dan sistem yang berkonsepkan unity through community telah menyebabkan pelbagai tragedi di seluruh dunia yang menindas rakyatnya. Perkara ini adalah disebabkan perbezaan yang ada diabaikan dan sistem ini lebih bergantung kepada keputusan majoriti yang lebih mutlak. Ini bermaksud segala keputusan adalah apa yang diinginkan majoriti semata-mata. Oleh itu, pengkaji bersetuju dengan pandangan penulis berkenaan kedudukan sistem itu pada awalnya seperti mencerminkan kemurnian demokrasi. Akan tetapi, pada hakikatnya, ia mengabaikan suara dan hak minoriti. Berikutan itu, berlaku ketidakadilan atau inequality daripada undang-undang yang terhasil daripada hak pilih sejagat atau lebih dikenali sebagai universal suffrage yang kadang-kadang membawa kepada penindasan, diskriminasi dan juga tirani. Maka untuk mengatasi perkara ini, wujudlah kaedah perwakilan berkadar atau proportional representation sebagai solusi demi memastikan kepentingan semua pihak terjaga dan memastikan setiap undi termasuklah daripada minoriti adalah diambil kira. Bahagian seterusnya ialah epilog. Epilog ini menceritakan tentang sistem perpaduan melalui komuniti dan melalui perpaduan melalui komuniti telah mengakibatkan banyak tragedi di seluruh dunia bahawa mereka seolah-olah membenarkan sikap yang bertentangan, yang sikap yang tidak bertanggungjawab dan lebih suka mengabaikan perbezaan dan bergantung pada setiap kes penghakiman majoriti yang kononnya mereka anggap ianya maksum. Dan poin yang kedua ialah kedudukan itu tidak mencerminkan nilai demokrasi. Jadi epilog ini juga menceritakan bahawa masyarakat tidak kira Muslim, Yahudi, Kristian, hitam, Asia, Hispanic,
Walloons dan Flemings, setiap daripada mereka mempunyai hak untuk mengundi dan tidak ada undang-undang yang lebih baik daripadanya. Jadi epilog ini juga menceritakan kisah di mana di Jerman pada tahun 1920-an dan 1930-an. Pada 1920-an, hak memilih adalah untuk mewujudkan kerajaan yang mencerminkan pendapat orang ramai ataupun pendapat masyarakat. Namun pada awal 1930-an, hak memilih ataupun hak mengundi ini yang sama dilaksanakan dalam suasana yang berbeza. Suasana yang mempunyai krisis sosial yang sangat teruk dan propaganda perkauman yang membawa kepada pemansuhan dan juga demokrasi di Jerman. Itu antara contoh yang diberikan oleh penulis dalam epilog ini. Oleh itu, rakyat Jerman boleh sekali lagi mengekspresikan diri mereka secara bebas dan berjuta-juta orang telah mati. Epilog ini mengatakan bahawa undang-undang majoriti tidak selalunya sinonim dengan demokrasi, kebebasan dan kesesamaan. Kadang-kadang ia sinonim dengan kezaliman, perhambaan dan juga diskriminasi. Dan ianya juga berkait dengan poin yang ketiga ini. Diskriminasi terhadap minoriti yang ditindas dan terdapat minoriti yang ditindas. Kata epilog ini juga, undi bebas tidak semestinya membebaskan mereka, malah boleh memburukkan lagi dan juga mengakibatkan penindasan terhadap golongan-golongan minoriti ini. Pada pandangan saya, bagi untuk mengekalkan kuasa oleh puak majoriti ini, mereka sanggup untuk buat apa saja demi kuasa, termasuklah membunuh secara beramai-ramai yang berlaku di Jerman sebelum ini, dan juga asalkan mereka dapat mengekalkan kuasa mereka. Penindasan ini juga akan terus berlaku selagi kaum majoriti ini dan juga tidak memberi peluang kepada kaum minoriti dan juga hanya memikirkan kuasa untuk diri mereka saja. Jadi sebagai contoh, orang kulit hitam di Amerika Syarikat, frasa yang digunakan untuk mereka adalah Afrika, orang Amerika. Jadi golongan Afrika, orang yang berkulit hitam di Amerika ini mencerminkan kesetiaan mereka kepada negara. Kesetiaan mereka adalah penting bukan sahaja untuk memenuhkan untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk keamanan masyarakat di mana mereka adalah sebahagian daripadanya. Jadi untuk memastikan kepentingan masyarakat dan juga kestabilan dalam masyarakat, mereka tetap setia dengan Amerika Syarikat dan menuntut hak mereka sebagai warga Amerika Syarikat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.